Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, kita akan membincangkan perkara yang berkaitan dengan kedaulatan Malaysia, cabaran punca dan penyelesaian bagi tema Semangat Kejiranan. Perkara yang pertama ialah kepentingan semangat kejiranan. Kepentingan yang pertama ialah memupuk semangat perpaduan, hubungan yang terbentuk dalam komuniti setempat seperti kawasan kejiranan membawa kepada perpaduan setempat. Proses ini akan berkembang sehingga ke peringkat negara di mana proses perpaduan negara dapat dicapai. Kepentingan yang kedua ialah menggalakkan sikap saling membantu, di mana jiran merupakan orang yang paling hampir dengan kita dan mereka ialah orang yang pertama yang akan menghulurkan bantuan kepada kita. Seterusnya menjadi wadah percampahan fikiran. Kunjungan yang kerap membolehkan kita memperoleh pengetahuan dan menajamkan daya pemikiran. Jiran juga akan menjadi sumber untuk mendapatkan nasihat sekiranya kita mengalami sebarang masalah. Melahirkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Semangat kejiranan dapat mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan hidup bermasyarakat dengan cara saling kunjung-mengunjung di antara satu sama lain dan sentiasa prihatin dengan jiran tetangga. Kepentingan yang terakhir ialah mengukuhkan institusi kemasyarakatan dengan cara semangat tolong-menolong, mengeratkan silaturahim, saling hormat-menghormati serta menghargai dan menghayati budaya dan tradisi kaum yang lain. Perkara yang kedua ialah faktor keruntuhan semangat kejiranan. Jika soalan itu bertanyakan berkaitan dengan punca atau sebab semangat kejiranan semakin longgar, ia merupakan sesuatu yang sama dengan faktor keruntuhan semangat kejiranan. Kita lihat kepada faktor yang pertama, iaitu persaingan hidup. Masyarakat pada masa kini kurang mengenali jiran mereka kerana sibuk dengan urusan masing-masing dan masa mereka ini terhad menyebabkan mereka ini kurang untuk bertegur siapa dengan jiran masing-masing. Jadi, persaingan hidup ini telah menyebabkan semangat kejiranan di sesuatu kawasan itu tidak kukuh. Faktor yang kedua ialah bersikap materialistik, di mana sikap mendandingi orang lain semakin menebal. Dia tidak boleh tengok orang lain lebih daripada dia, di mana sikap berprasangka terhadap jiran lantaran memiliki kelebihan tertentu. Individu yang bersikap materialistik akan menjadikan kekayaan mereka sebagai simbol status hidup mereka. Selain itu, perkembangan teknologi maklumat. Perkembangan ini turut merenggangkan hubungan kejiranan di mana penggunaan media sosial telah mengurangkan interaksi secara fizikal dengan jiran. Contohnya, di kawasan perumahan itu ada grup Telegram ke ataupun grup WhatsApp. So, menerusi grup-grup ini, mereka hanya bersembang di dalam alam maya sahaja tanpa bersua muka ataupun berjumpa secara face to face. Kesannya, masyarakat lebih suka untuk menyendiri dan bersikap individualistik. Atau dengan kata lainnya ialah lebih mementingkan kehidupan sendiri berbanding dengan bergaul dengan orang lain. Faktor yang keempat, corak penempatan baru, di mana setiap rumah dipagari dengan pagar yang tinggi atau pagar yang tertutup rapat. Faktor ini mungkin disebabkan perasaan takut dengan kes jenayah yang semakin meruncing di kawasan kejiranan. Tapi di sebalik faktor ini, ianya telah pun mewujudkan tembok pemisah antara jiran dengan jiran yang lain. Faktor yang kelima ialah perubahan gaya hidup. Sebelum ini, persediaan kenduri keramaian seperti majlis perkahwinan dijalankan secara gotong royong, tetapi kini perkhidmatan komersial telah menggantikan aktiviti ini. Perkhidmatan komersial ini maksudnya kita menggunakan pihak catering untuk memasak bagi kenduri perkahwinan tersebut. Jadi, keperluan kepada jiran amat terhad, maka keperluan bekerjasama dengan jiran ini semakin berkurangan.
Berdasarkan kepada masalah tadi, maka akan adanya langkah untuk meningkatkan semangat kejiranan. Langkah yang pertama ialah mengadakan kempen kesedaran mengenai semangat kejiranan, mempromosikan kebaikan semangat kejiranan melalui iklan, dokumentasi dan rancangan di media massa. Media massa memainkan peranan yang penting kepada masyarakat untuk menghebahkan isu dan nilai kejiranan yang positif. Langkah yang kedua ialah mengadakan aktiviti kemasyarakatan. Jiran tetangga akan berkumpul untuk menjalankan sesuatu aktiviti bersama tanpa mengira bangsa dan agama. Jadi, aktiviti sebegini boleh membuka peluang untuk saling mengenali serta mewujudkan semangat kerjasama dan bertolak ansur. Antara contoh aktiviti kemasyarakatan ialah program gotong royong, majlis rumah terbuka sempena perayaan contoh macam Deepavali ke, Aidilfitri ke, sukan rakyat dan hari keluarga. Semua aktiviti ini amatlah penting untuk dijalankan dalam masyarakat setempat supaya semangat kejiranan dalam kawasan tersebut boleh dikukuhkan. Sekian saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi untuk video yang terakhir bagi semester 1.